Okey, Assalamualaikum. Berjumpa sekali lagi dalam video berkaitan dengan urusan tanah 101. #urusan tanah 101. Okey, saya selalu dapat orang bertanya pada saya apa itu lot lidi, ataupun boleh tak kalau saya nak beli satu tapak rumah lah. Biasanya lot lidi ni tapak rumah tapak rumah. Jadi untuk video kali ini saya akan terangkan sedikit apa itu lot lidi, dan yang paling penting sekali ialah risiko membeli lot lidi. Okey. Jadi tengok, apa itu lot lidi sebenarnya? Okay. Apa itu lot lidi? Dalam kanun tanah negara tak ada istilah lot lidi. Okey. Jadi apa sebenarnya lot lidi tu? Okey, ikut pemahaman saya lah. Okey, pemahaman saya, lot lidi tu ialah satu tanah pertanian yang dibuat plot. Dia panggil plot tau, plot kecil atas tanah pertanian tersebut. Biasanya sebagai contoh lah, saya bagi contoh, tanah 1 ekar. Tanah 1 ekar dengan syarat pertanian dipecahkan kepada 4 plot. Pecah pada 4 plot. Okey, maknanya kita boleh bina 4 biji rumah. 4 biji rumah dalam tanah tersebut. Jadi itu yang dipanggil sebagai lot lidi. Okay. Tapi kalau pecah pada 4, lidinya besar lah. Macam lidi besar lah. Okay, besar lah lidinya kan. Tapi kalau dipecahkan kepada 8, 1 ekar tanah boleh bina 8 rumah yang rumah Mesir Raya lah contohlah kan, rumah kecil. So boleh bina 8 biji rumah. Jadi bila bina 8 biji rumah, jadi lot lidi lah. Itu baru namanya lot lidi. Okay. Jadi kenapa wujudnya lot lidi ni? Sedangkan dia tak ada dalam kanun tanah negara. Jadi kenapa wujudnya lot lidi ni? Pertama, sebab yang mula-mula sekali ialah nak jual pada harga yang lebih tinggi. Saya bagi contoh, 1 ekar tanah pertanian mungkin harganya dalam 40,000, 50,000 1 ekar mungkin. Okay. Andai kata dia pecahkan tanah tu kepada 4, pecah kepada 4 saja. Jadi dia jual setiap satu tapak rumah ni pada harga 20,000. Jadi bagi kita nak beli tanah harga 50,000 mungkin kita tak mampu. Tapi kita mungkin mampu beli tapak rumah pada harga 20,000. Jadi saya pun belilah tapak rumah tu seorang. Kemudian ada seorang. Ada 4 orang membeli tapak rumah tu. Berapa harga jadinya? 80,000. Okey. Elok-elok tanah tu boleh dibeli pada harga 50,000. Sekarang ni tanah tu dijual pada harga 80,000 sahaja. 80,000 lah, lebih lagi lah. Itu kalau dijual 80,000. Kalau dijual satu tapak tu 30,000, mungkin sebab lokasi tanah tu cantik, tepi jalan, dekat dengan area town, mungkin lokasinya menarik kan. Biasanya lot lidi ni tapak rumah yang lokasi dia cantik. Maksudnya bila kita tengok pun rasa macam alamak, tepi jalan lah, cantik lah tanah ni kan. Jadi dia boleh buat tapak rumah lah kan, boleh bina rumah sendiri kan. Jadi kita pun beli. Okay, di sini bermulanya masalah. Okay, kenapa kenapa masalah? Pertama sebab lot lidi ni tak ada dalam kanun tanah negara. Jadi bila tak ada dalam kanun tanah negara, maknanya jual beli tu tak sah. Okay. Kenapa tak sah? Ini kita tengok kenapa tak sah. Biasanya tidak ada pindah milik dibuat. Okay. Jual beli hanya menggunakan dokumen lawyer saja. Dokumen lawyer, kalau nasib dia baik ada dokumen lawyer lah. Okay. Kalau tidak tu hanya agreement yang mati stamp mengatakan saya membeli satu tapak dalam tanah tersebut. Okay. Jadi hanya dokumen lawyer saja. Dokumen lawyer tu kita bagi pihak pejabat tanah kita tak guna pakai. Kami pejabat tanah guna pakai 14A, pindah milik. Jadi kalau tak ada pindah milik, tidak ada pindah milik, tidak ada pindah milik, maka akan berlaku masalah yang kedua. Nama tidak ada di dalam grant.
nama kita sebagai pembeli tidak ada dalam geran. Jadi nama siapa dalam geran? Dalam geran hanya ada nama pemilik asal tanah tersebut. Jadi nama saya sebagai pembeli tapak tidak ada dalam geran. Okey. Yang ketiga, sebab nama tidak ada dalam geran, kita nak bina rumah tu kena bina cash. Kita tak boleh nak guna LPPSA ke ataupun nak bina pinjaman bank ke untuk bina rumah tersebut. Even kalau kita nak mohon untuk peruntukan untuk rumah mesra rakyat pun tak boleh sebab dalam geran tak ada nama kita. Jadi bila tak ada tu kena bina rumah tu pakai duit sendirilah. Dan masalah yang keempat pula, sebab nama tak ada dalam geran, tak ada buat pindah milik, jadi nama tak ada masuk dalam geran, jadi rumah kena bina sendiri. Yang keempat, sebab nama tidak ada dalam geran, andai kata berlaku apa-apa kepada kita, andai kata saya meninggal dunia, rumah tersebut tidak boleh dikategorikan sebagai rumah, tidak boleh dikategorikan sebagai tanah pesaka pada saya. Sebabnya dalam geran tak ada nama saya. Jadi apa jadi pada rumah tu? Itu satu. Andai kata saya meninggal dunia. Andai kata pemilik tanah yang sebenar, pemilik tanah, dia pula meninggal dunia. Andai kata dia meninggal dunia, sebab nama dia ada dalam geran, maka waris-waris dia boleh buat tuntutan harta pusaka. Dan apabila tuntutan harta pusaka dibuat, nama dia akan dikeluarkan dan akan masuk nama waris-waris dia. Jadi apa jadi pada perjanjian tu? Perjanjian dibuat antara saya dengan pemilik tanah yang asal. Sekarang pemilik tanah telah meninggal dunia, maka perjanjian tersebut pun terbatal. Sebab pembuat perjanjian telah meninggal dunia, terbatal. Jangan terkejut kalau tiba-tiba anak waris datang bawa backhoe sodok rumah kita, ataupun keluar notis halau kita daripada tanah tersebut. Jangan terkejut, sebab benda tu berlaku. Macam mana cara nak settlekan hal ni? Bawa ke pejabat tanah. Pejabat tanah tak akan bantu. Pejabat tanah tak boleh bantu sebabnya urusan jual beli tersebut tidak melalui pejabat tanah. Jadi apa cara yang tinggal? Melalui mahkamah tinggi. Kita kena hire lawyer dan bawa kes ke mahkamah tinggi yang mungkin akan drag untuk satu tempoh yang lama. Akhirnya kita fed up, ataupun mungkin pihak lawyer akan minta bayaran yang kita cannot afford, tak boleh bayar, tak mampu bayar. Kalau kita bina banglo tu mungkin kata kita berduit, tapi andai kata kita pun bina rumah tu sendiri pakai kederat tulang 4 kerat, bancu simen, naik bata apa semua kan. Jadi kita nak hire lawyer untuk fight case tu. Jadi itu permasalahan yang akan timbul. Jangan datang, jangan beritahu pada saya. Jangan komen lah pada saya, katakan tak apa, nanti dalam kubur nanti kita akan tuntut setiap inci. Tuan-tuan, puan-puan, kami pejabat tanah ni, kita tak guna pakai, kita tolak agama lah, kita tolak tepi agama, kita tolak tepi soal agama. Jangan datang beritahu ni nanti dalam kubur nanti apa semua, tak. Kita pegang kepada undang-undang kanun tanah negara. Kalau minta maaf katalah kan, saya bila masuk dibangkitkan pasal agama, saya akan kata tak apalah kan, nanti dalam kubur nanti tuntutlah. Tapi sekarang ni rumah yang kita nak duduk tu nak disodok, nak dirontoh, nak dihalau kita keluar kan. Jadi kalau rasa nak tuntut waktu dalam kubur nanti, tak apa, tuntutlah. Kalau kita tahu kita nak mati besok, nanti besok kita mati, orang tu mati, so kita tuntut dalam kubur, tak apa, tak ada masalah. Masalahnya sekarang ni kita nak duduk mana? Jadi kalau tuan-tuan perempuan boleh senyum je lah, tak apalah, saya akan keluar daripada rumah ni,
nanti dalam kubur nanti saya akan tuntut je, dengan senyuman kita boleh cakap begitu, tak apalah, okay, no problem. Tapi kalau kita keluar pun dah ngamuk-ngamuk, dah maki-maki, dah nak berparang-parang bagai, kita pun rasa macam kena tipu, menyumpah-nyumpah, susah hati. Jadi janganlah sebut pada saya dalam kubur nanti kita tuntut. Tak. Okay. Sebenarnya kesilapan kita sendiri, sebabnya membeli tanah yang tak sepatutnya kita beli. Okay. Okay, itu itulah pada saya rasa itu sajalah yang saya bukan niat menakutkan, tetapi sebenarnya lot lidi ni ialah satu kesalahan dan kita membelinya pun adalah satu kesalahan yang perlu kita tanggung di kemudian hari. Okay? Jadi nasihat saya, tak usah beli. Senang, tak usah beli. Sebabnya anda tidak dilindungi oleh apa-apa undang-undang pun berkaitan dengan lot lidi. Andai kata tuan-puan menang, mungkin rezeki, tetapi banyak kes berlaku, sila keluar daripada tanah tersebut. Okay. Okay. Jadi sila like, sila komen, okay, sila subscribe. Ada komen apa-apa, insya-Allah saya akan jawab, tetapi terikat pada undang-undang lah. Jangan minta saya jawab nanti dalam kubur nanti tu, tak. Saya komen macam tu saya takkan jawab lah. Saya rasa macam itu tak perlu saya jawab lah kan. Saya dah jenuh menjawab soalan-soalan macam tu kan. Okay. Jadi like, komen, share, tak ada masalah. Okay. Sehingga kita bertemu lagi dalam urusan tanah 101. Assalamualaikum.